Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sekarang kita akan melihat pembinaan item objektif. Item lebih kita kenal sebagai soalan yang diguna untuk mengukur tahap penguasaan murid. Item objektif ialah item yang mempunyai satu jawapan betul sahaja. Item ini sesuai digunakan untuk mentaksir pengetahuan, kefahaman, kemahiran intelektual dan kemahiran berfikir. Terdapat dua jenis item objektif, iaitu memilih respon yang telah disediakan atau mengemukakan respon sendiri. Bagi peperiksaan pentaksiran tingkatan 3, item objektif aneka pilihan diguna pakai. Kaedah penskoran bagi item objektif hanya melibatkan 1 markah bagi satu jawapan yang betul dan 0 markah untuk jawapan yang salah. Respons calon adalah bersifat dikotomus. Dalam pembinaan item objektif, terdapat 5 perkara yang perlu diberi perhatian sewaktu pembinaannya, iaitu yang pertama, STEM, kedua, stimulus, ketiga, pilihan jawapan, keempat, jawapan dan kelima, distractor. Ini adalah contoh item objektif aneka pilihan. Sewaktu merancang untuk membina item objektif, tentukan konstruk, konteks dan aras kesukaran item. Rancang stimulus yang berkaitan dengan konteks untuk mentaksir konstruk sama ada gambar, teks, raja atau sebagainya. Dalam soalan ini, stimulus jadual digunakan, iaitu jadual julat masa dengan suhu darjah Celsius. STEM atau tugasan mempunyai hubung kait dengan stimulus dan pilihan jawapan serta pengganggu atau distractor adalah bersesuaian, homogen serta tepat dengan kehendak soalan. Mari kita kenal lebih dekat dengan apa yang dikatakan sebagai STEM. Secara amnya, STEM merupakan apa yang perlu diberikan oleh calon sebagai respons. Sewaktu menulis STEM, beberapa perkara perlu diambil kira, iaitu tugasan dinyatakan dengan jelas, tepat dan ringkas, tiada pembaziran perkataan sebagai hiasan. Ayat pada STEM haruslah tidak memetik terus frasa daripada buku teks atau buku ulang kaji. STEM juga tidak memberikan bayangan kepada jawapan seperti penggunaan pertalian perkataan. Elakkan menyatakan tugasan dalam bentuk negatif. Sekiranya perlu, penggunaannya perlu diberi penegasan. Idea utama item perlulah dinyatakan pada STEM, bukan stimulus atau pilihan jawapan. Sewaktu menulis STEM, elakkan item berasaskan pendapat. Ini adalah contoh item yang lemah di mana STEM pada item ini adalah tidak lengkap dan kurang jelas. Adalah lebih baik sekiranya STEM yang ditulis dengan ayat yang lengkap dan jelas seperti contoh yang ditunjukkan. Ini pula adalah contoh STEM yang lemah kerana menggunakan ayat atau keterangan yang tidak perlu, menjadikan item ini meleret-leret dan tidak fokus kepada apa yang ingin ditanya. Adalah lebih baik jika STEM yang dibina padat dan jelas seperti contoh yang ditunjukkan ini. Seterusnya ialah stimulus. Stimulus juga kita kenal sebagai rangsangan yang mengandungi maklumat khusus dalam bentuk teks atau grafik yang memberi maklumat seperti graf, jadual, petikan, gambar dan lain-lain. Stimulus haruslah relevan dengan item dan dinyatakan dalam bentuk paling berkesan untuk menyampaikan maklumat. Dalam pembinaan situasi tugasan yang berbentuk autentik, stimulus mengandungi maklumat dan menjadi fokus dalam item. Ini adalah contoh stimulus berajah yang biasa digunakan dalam pembinaan item objektif. Bagi stimulus berpetikan, ia haruslah diambil daripada buku ilmiah dan bukannya buku teks.
Sewaktu mengambil petikan dari buku, hendaklah disertakan sumber rujukan yang ditulis sebelah bawah kanan petikan yang diambil. Stimulus petikan yang digunakan haruslah menyentuh aspek-aspek yang dipelajari oleh calon serta mencakupi kefahaman calon. Contohnya, petikan kata-kata tak Melayu hilang di dunia yang dipetik daripada buku Sejarah Melayu. Stimulus bersenarai pula menyenaraikan butir-butir peristiwa atau fakta secara ringkas. Bagi stimulus bergambar, beberapa gambar boleh diguna pakai, antaranya foto, gambar raja, kartun yang dilukis atau ilustrasi dan kartun dari penerbitan. Stimulus berjadual mempunyai maklumat bersifat statistik, fakta atau bersifat perbandingan seperti yang ditunjukkan. Stimulus berimajinasi biasanya digunakan pada item jenis aplikasi. Sebagaimana contoh yang ditunjukkan, satu stimulus di mana calon dikehendaki berimajinasi berada di pelabuhan Kesultanan Melayu Melaka. Perkara ketiga yang perlu diambil kira dalam pembinaan item adalah pilihan jawapan. Pilihan jawapan adalah senarai cadangan jawapan atau penyelesaian dalam bentuk perkataan, angka, simbol, frasa, gambar raja, jadual, graf dan bentuk komunikasi lain. Semua pilihan jawapan harus bebas antara satu sama lain. Elakkan option yang saling bercanggah atau mempunyai makna yang sama. Semua pilihan jawapan hendaklah homogen dan selari dengan option yang lain. Elakkan pengulangan perkataan yang serupa dalam semua option pilihan jawapan. Elakkan pilihan jawapan yang berbentuk negatif dan semua pilihan jawapan haruslah dinyatakan dengan tata bahasa yang selaras dengan tugasan, terutamanya jenis pelengkap. Sewaktu menulis pilihan jawapan, susun pilihan jawapan dalam susunan yang logis berdasarkan urutan nombor, kronologi peristiwa dan pilihan jawapan yang serupa dalam pasangan. Susunan huruf pula mengikut putaran jam, sama ada atas ke bawah atau kiri ke kanan. Gunakan bilangan pilihan jawapan yang sesuai bagi mengurangkan calon mendapatkan skor nasib dengan meneka secara rambang. Sebaiknya elakkan menggunakan perkataan penentu seperti selalu, sangat, lebih kurang dan lain-lain. Ini ialah contoh item yang mempunyai jawapan bertindih. Perkataan melebihi pada setiap pilihan jawapan mempunyai maksud sama. Sebaik-baiknya, item mempunyai pilihan jawapan tersendiri seperti dalam contoh ini. Pilihan jawapan yang menggunakan perkataan berulang-ulang dalam pilihan jawapan adalah pilihan jawapan yang lemah. Adalah lebih baik sekiranya perkataan tidak diulang dalam pilihan jawapan. Seterusnya, bagi item aneka pilihan kompleks pula, elakkan menggunakan satu nombor cadangan jawapan dalam setiap pilihan jawapan. Sebaiknya, kombinasi jawapan adalah pelbagai dan setiap satu nombor muncul 2 kali sahaja dalam pilihan jawapan. Mari kita lihat contoh ini. Ini adalah contoh item aneka pilihan yang lemah kerana setiap pilihan jawapan mempunyai nombor cadangan jawapan yang sama, iaitu nombor 1 Roman wujud dalam semua pilihan jawapan. Adalah lebih baik jika tiada cadangan jawapan yang sama dalam setiap pilihan jawapan seperti dalam contoh ini. Bagi pilihan jawapan yang baik, elakkan menggunakan pilihan jawapan semua di atas betul, tiada satu pun betul atau saya tidak pasti. Elakkan semua pilihan jawapan yang boleh diterima seperti dalam contoh ini. Pilihan jawapan yang lemah adalah apabila pilihan jawapan yang diberi tidak seragam panjangnya. Sebaiknya, pilihan jawapan tidak lebih daripada 6 hingga 8 patah perkataan. Adalah lebih baik jika pilihan jawapan diseragamkan panjangnya, seperti dalam contoh ini, iaitu
antara 4 hingga 5 patah perkataan. Pilihan jawapan yang baik adalah homogen dengan option atau pilihan jawapan yang lain dan tidak menonjol sebagai jawapan seperti sentiasa panjang atau diiringi dengan penjelasan. Bagi contoh item ini, pilihan jawapannya adalah lemah kerana jawapan bagi item ini adalah lebih daripada satu. Semua pilihan jawapan bagi item ini boleh diterima betul. Item yang baik ialah item yang hanya mempunyai satu pilihan jawapan yang betul sahaja. Ini ialah contoh item yang lemah, di mana dalam semua pilihan jawapan yang diberi mempunyai hubungan yang ketara dari segi perkataan yang digunakan, iaitu perkataan alam sekitar ada pada stem dan pilihan jawapan. Sebaiknya, dalam pilihan jawapan, tiada perhubungan ketara antara stem dengan pilihan jawapan seperti dalam contoh item yang ditunjukkan di sini. Dan yang terakhir ialah distractor atau pengganggu dalam pilihan jawapan. Distractor ialah pilihan jawapan yang bukan jawapan. Ia berfungsi menarik perhatian calon yang tidak menguasai sesuatu bidang pembelajaran. Untuk membina ayat penyertaan bagi distractor ini, ia boleh jadi satu penyertaan jawapan yang sememangnya salah, separuh salah atau satu penyertaan yang betul tetapi tidak menepati kehendak tugasan. Penulisan distractor yang baik haruslah munasabah dari segi skop dan situasi item tersebut. Ia tidak terpencil atau terasing daripada pilihan jawapan yang lain. Ia juga boleh menjadi salah konsep yang biasa atau mempunyai maklumat yang biasa tetapi ia bukan jawapan. Elakkan distractor yang tidak logis yang boleh menyebabkan calon menyingkir pilihan tersebut. Boleh juga menggunakan pernyataan yang betul tetapi bukan sebagai jawapan dalam penulisan distractor. Elakkan menggunakan pernyataan yang melucukan. Penulisan distractor bagi item jenis kuantitatif seperti matematik, fizik haruslah dibina daripada kaedah penghitungan yang munasabah. Ini adalah contoh penulisan distractor yang lemah di mana pilihan jawapannya adalah tidak homogen. Malahan, tata bahasa dalam pilihan jawapan juga adalah tidak tekal dengan stem item ini. Item yang baik penulisan distractornya menggunakan pilihan jawapan yang homogen, iaitu kesemua pilihan jawapannya mempunyai hubungan dengan skop item. Tata bahasa dalam penulisan pilihan jawapan juga tekal dengan stem bagi item ini. Penulisan distractor ini lemah kerana pilihan jawapannya adalah tidak sama jenis, iaitu pilihan jawapan bagi A, B dan C adalah dalam kategori yang sama, iaitu jenis bunga, tetapi pilihan D adalah objek. Penulisan distractor yang baik haruslah mempunyai pilihan jawapan yang sama jenis seperti dalam contoh ini. Diharapkan dengan pendedahan itu tadi, para guru dapat membina item objektif yang baik dan mampu memberikan maklum balas segera kepada individu daripada aspek kognitif, afektif, kemahiran dan sikap. Sekian, terima kasih.